Semua ini menggambarkan satu paradoks menarik. Dumb-L ialah seorang bintang jutawan, tetapi juga lelaki yang gemar makan malam keluarga, bermain game online atau berjalan tenang di Paris. Kontras ini menjadikan imejnya semakin misteri di mata peminat. Jika hanya melihat kepada jaringan dan harga perpindahan ratusan juta euro, ramai akan menyangka laluan Ousmane Dembélé penuh dengan warna indah. Tetapi hakikatnya, kejayaannya sentiasa diselubungi kontroversi dan kritikan. Sejak hari pertama di Camp Nou, Dembélé menjadi tetamu tetap bilik perubatan. Lebih 13 kecederaan, hampir 700 hari tidak bermain, lebih 150 perlawanan terlepas. Angka ini membuat media Sepanyol bertanya, adakah Barcelona membelanjakan lebih 100 juta euro untuk seorang genius atau seorang pesakit jangka panjang? Kesabaran kelab, jurulatih dan peminat diuji berkali-kali. Bukan hanya kecederaan, Dembélé juga dikritik hebat kerana kurang disiplin. Media Sepanyol pernah melaporkan kisah dia tertidur dan ponting latihan, atau datang lewat kerana leka bermain PlayStation dengan rakan-rakan. Pernah juga dia tidak hadir ke pemeriksaan kesihatan rutin, membuat staf jurulatih Barcelona marah besar. Sejak itu, dia dilabel sebagai budak carefree, malah tidak profesional. Pada 2019, Dembélé bersama Anthony Griezmann dikecam apabila video lama tersebar, menunjukkan mereka mempeliki pekerja Jepun semasa jelajah pramusim. Dembélé terpaksa tampil memohon maaf secara terbuka. Walaupun isu itu ditutup, ia meninggalkan noda pada imejnya yang sudah rapuh. Pada 2021-2022, ketika Barcelona cuba melanjutkan kontraknya, rundingan bersama ejen Dembélé berlarutan. Media menuduhnya terlalu menuntut dan menyulitkan kelab ketika krisis kewangan. Kritikan ini menekan beliau hebat dari media dan peminat. Hanya selepas jurulatih tadi membelanya, berkata, Dembélé boleh jadi pemain terbaik dunia jika dia fokus, barulah keadaan reda sedikit. Semua kontroversi itu pernah membuat Dembélé dianggap sebagai flop termahal dalam sejarah Barca. Namun, daripada badai itu juga dia belajar menjadi matang. Dia meninggalkan tabiat berparti, mengurangkan masa bermain game, lebih fokus kepada kecergasan dan pemakanan. Dembélé kini menampilkan imej berbeza, seorang lelaki yang menjadi tonggak keluarga kecilnya, dan seorang pemain bola yang tahu menyelamatkan kejayaannya. Seperti yang pernah diakuinya dalam satu temu bual jarang-jarang. Saya melakukan kesilapan, tetapi kesilapan itu mengajar saya bahawa bola sepak bukan hanya tentang perlawanan, ia juga tentang pengorbanan dan tanggung jawab. Pada usia 28 tahun, Ousmane Dembélé telah melalui lebih banyak suka duka berbanding kebanyakan rakan seangkatannya. Dari seorang budak Afrika yang berlari tanpa kasut di Danone, menjadi bintang bernilai ratusan juta euro di Barcelona, kemudian kembali ke tanah air bersama PSG, perjalanannya penuh dengan puncak gemilang dan jurang pahit. Dalam generasi emas Perancis, Dembélé mungkin tidak seterkenal Mbappé atau Griezmann. Namun dengan kelincahan dua kaki yang jarang dimiliki, kepantasan luar biasa dan fleksibiliti taktikal, dia menjadi bahagian penting dalam sistem de jeu. Bagi anak-anak keturunan Afrika di pinggir Paris, Lyon atau Marseille, Dembélé ialah teladan. Kamu boleh lahir dalam serba kekurangan, terjatuh berkali-kali, tetapi tetap bangkit untuk menyarung jersey kebangsaan. Dia mungkin tidak pernah menjadi pewaris Messi seperti yang diharapkan Barcelona, tetapi dia meninggalkan jejak, pemain yang tabah mengatasi puluhan kecederaan, sebuah senjata taktikal yang dipercayai tadi. Di PSG, dia bukan sekadar pemain sayap tetapi simbol era baharu, generasi pemain Perancis keturunan Afrika yang sedang membentuk semula identiti kelab ibu kota. Berbeza dengan ramai bintang yang suka menunjuk, Dembélé memilih kesederhanaan. Dia tidak terlalu mengejar imej superstar global, sebaliknya hanya mahu fokus kepada keluarga dan bola sepak. Tanpa disedari, ini menjadikannya sosok istimewa. Seorang jutawan bola sepak yang tetap sederhana, seorang pemain berbakat tetapi juga rapuh. Apa yang menjadikan legasi Dembélé paling berharga bukanlah gol atau piala, tetapi keupayaan untuk bangkit selepas setiap kejatuhan. Dia membuktikan bahawa bola sepak bukan sekadar kemuliaan di padang, tetapi juga perjuangan melawan diri sendiri, kecederaan, kritikan, tekanan. Dan dia telah menunjukkan bahawa tidak perlu sempurna, yang penting jangan pernah berputus asa. Seperti yang pernah ditulis sebuah akhbar Perancis, Dembélé bukan malaikat, bukan juga kegagalan. Dia adalah bukti bahawa bola sepak adalah kehidupan, di mana kesilapan dan kejatuhan boleh berubah menjadi pelajaran untuk matang. Dari Danone ke Paris,
dari cahaya Camp Nou ke malam-malam Champions League, Ousmane Dembélé telah menulis kisahnya sendiri, tidak sempurna, tetapi tulen dan penuh semangat. Dan kini, soalan untuk anda. Tangan dengan jari menunjuk ke kanan, adakah Dembélé akan dikenang sebagai genius rapo yang dihantui kecederaan, atau sebagai pejuang yang mengatasi segalanya untuk membuktikan dirinya? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Dan jangan lupa, jika anda mahu terus mengikuti kisah mewah dalam bola sepak, tekan like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi. Gaji pemain bola, tempat bola sepak bertemu kehidupan mewah. Satu kontrak blockbuster bernilai lebih 100 juta euro pernah mengejutkan seluruh dunia. Seorang pemain yang digelar pewaris Neymar di Barcelona, tetapi dia juga menjadi simbol rapuh, apabila kecederaan demi kecederaan hampir menamatkan kariernya. Skim Ousmane Dembélé, genius kelajuan, digelar senjata pemusnah di bahagian sayap, tetapi juga anak muda yang pernah diejek kerana tertidur dan terlepas latihan, atau tidak hadir mesyuarat taktikal kerana terlalu leka bermain permainan di Deo. Dilahirkan di Denon, sebuah bandar kecil sederhana di Perancis, dalam keluarga imigran dari Mauritania. Dembélé dahulunya hanyalah seorang budak kecil berlari tanpa kasut di padang rumput taman. Namun, dalam kurang sedekad, dia muncul sebagai salah seorang pemain bola sepak termahal di dunia, memiliki puluhan juta euro aset, serta karier bersama Dortmund, Barcelona, PSG dan skuad kebangsaan Perancis. Tetapi di sebalik cahaya gemelapan itu, apa sebenarnya kisah hidup Dembélé? Mengapa seorang pemain yang pernah dibelenggu kecederaan, pernah dilabel sebagai flop di Camp Nou, mampu bangkit semula dan menjadi tonggak PSG serta Les Bleus? Dan adakah kekayaan, gaya hidup mewah serta imej pendiamnya benar-benar mencerminkan dirinya? Sebelum kita menyelami perjalanan penuh gelora Dembélé, saya cabar anda tekan butang subscribe dan hidupkan loceng notifikasi dalam masa 5 saat. Jika berjaya, tinggalkan hashtag gaji pemain bola di ruangan komen. Baiklah, mari kita mulakan kisah ini. Ousmane Dembélé dilahirkan pada 15 Mei 1997 di Denon, sebuah bandar kecil yang tenang di tepi sungai Seine, utara Perancis. Ibu bapanya adalah imigran dari Mauritania dan Senegal. Dalam pangsapuri sederhana itu, bola sepak menjadi satu-satunya kegembiraan yang membolehkan Ousmane kecil lari daripada kebosanan hidup seharian. Dia berlatih menggunakan tin minuman, botol plastik, malah bola koyak di padang rumput taman. Sejak kecil lagi, Dembélé menonjolkan kelajuan luar biasa. Penduduk Denon masih mengingati bagaimana mereka sering melihat seorang budak kurus berlari sepantas angin di jalan-jalan, menggelecek tiang lampu dan tembok seolah-olah ia pertahanan gaib. Budak itu tidak pernah duduk diam. Bola sepak adalah nafasnya, kata seorang bekas jurulatih. Pada usia 13 tahun, Ousmane meninggalkan Denon menuju ke Rennes, bandar yang menjadi rumah kepada akademi berprestij Stade Rennais. Namun jalan itu tidak mudah. Pada awalnya, anak muda berdarah Afrika ini tinggal di asrama sempit, sering hanya makan mie segera dan roti untuk makan malam. Tetapi kesusahan itu jugalah yang membentuknya menjadi pemain dengan teknik hebat, kelincahan dua kaki yang jarang ada, serta kelajuan yang memukau lawan. Pada tahun 2015, Dembélé membuat penampilan sulung bersama pasukan utama Rennes ketika berusia 18 tahun. Hanya beberapa bulan, namanya menjadi sensasi di Liga 1. Dengan pecutan yang tiada siapa mampu menahan. Borussia Dortmund segera membuat tawaran, dan pada musim panas 2016, Dembélé tiba di Jerman dengan harga 15 juta euro, satu titik perubahan besar. Di Dortmund, dia bagaikan ribut yang memusnahkan benteng pertahanan Bundesliga. Musim 2016-2017, Dembélé membantu Dortmund menjulang Piala Jerman, dengan 10 gol dan 21 bantuan jaringan dalam hanya 49 perlawanan. Pada usia 20 tahun, seluruh Eropah menamakan dia sebagai permata kelajuan, pemain yang diidamkan semua kelab besar. Barcelona, baru sahaja berpisah dengan Neymar, membuat langkah mengejutkan untuk mengisi kekosongan itu, membayar lebih 105 juta euro, dengan klausa tambahan yang boleh mencecah hampir 145 juta euro, bagi membawa Ousmane Dembélé ke Camp Nou. Budak Denon itu kini telah rasmi berada dalam kelompok bintang termahal dunia. Tetapi bersama cahaya sorotan, turut hadir bayang-bayang cabaran menanti di fasa depan. Pada musim panas 2017, ketika Barcelona mengumumkan kontrak rekod bersama Ousmane Dembélé, seluruh dunia memanggilnya pewaris Neymar.
Jersey nombor 11, simbol kelajuan dan kreativiti, diserahkan kepada anak muda berusia 20 tahun yang baru meninggalkan Dortmund. Yuran perpindahan lebih 105 juta euro menjadikannya pemain kedua termahal dunia ketika itu, hanya di belakang Neymar. Harapan begitu besar, dan tekanan juga sama berat. Dalam penampilan sulungnya di Camp Nou, Dembele memukau penonton dengan larian deras dan teknik yang menakjubkan. Tetapi hanya beberapa minggu kemudian, tragedi melanda. Kecederaan hamstring yang serius memaksanya menjalani pembedahan dan berehat hampir 4 bulan. Itu hanyalah permulaan mimpi ngeri penuh kecederaan. Setiap kali Dembele kembali, peminat menunggu magis, tetapi akhirnya dia keluar padang dengan usungan. Sepanjang 5 musim bersama Barcelona, Dembele mengalami lebih 13 kecederaan, terlepas hampir 700 hari perlawanan bersamaan lebih 150 perlawanan. Media Sepanyol dengan sinis menamakannya tetamu TIP bilik perubatan Camp Nou. Namun, kejayaannya di Barcelona bukan sekadar suram. Di celah kekecewaan itu, ada momen gemilang yang mengingatkan semua orang tentang bakat semula jadinya. Musim 2018-2019, dia menjaringkan gol penentu menentang Sevilla di Piala Super Sepanyol, dan turut bersinar dalam Champions League serta La Liga. Dribli sepantas kilat, rembatan tepat dengan kedua-dua kaki, senjata jarang dimiliki mana-mana pemain. Masalahnya ialah ketidakstabilan. Ada ketika, Dembele menyelah seperti seorang genius. Ada ketika lain, dia hilang, atau dikritik kerana kurang disiplin. Media Sepanyol pernah melaporkan dia terlepas latihan kerana tertidur, atau hadir lewat kerana terlalu leka bermain permainan di Deo. Skandal-skandal ini, ditambah dengan kecederaan, menjejaskan imejnya di mata sebahagian penyokong. Namun, Barcelona tidak pernah benar-benar meninggalkan Dembele. Pengurusan dan jurulatih masih percaya, jika suatu hari dia kekal sihat, dia akan menjadi penyerang paling berbahaya di dunia. Benar, pada musim 2021-2022 di bawah tadi, Dembele bangkit semula dengan penuh bergaya. Dia muncul sebagai raja bantuan jaringan La Liga, menghasilkan banyak gol penting untuk Barcelona, dan dianggap sebagai senjata rahsia tadi. Namun begitu, apabila PSG datang dengan tawaran bernilai 50 juta euro pada musim panas 2023, Barcelona tiada pilihan selain melepaskannya. Satu bab penuh kekacauan ditutup, memberi ruang kepada permulaan baru di Paris, tempat tanah airnya Perancis menantikan kebangkitan semula anak emas Danone. Pada musim panas 2023, Paris Saint-Germain membuat keputusan untuk melabur 50 juta euro bagi membawa pulang Ousmane Dembele ke tanah airnya. Bagi ramai orang, ini adalah satu pertaruhan besar. Mampukah seorang pemain yang pernah bernilai lebih 100 juta euro tetapi dihantui kecederaan menanggung harapan di Parc des Princes? Sejurus tiba di Paris, Dembele disambut sebagai kepingan strategi penting dalam era baharu pasca Messi, Neymar, dan Mbappe. Dia bukan satu-satunya bintang, tetapi memiliki senjata yang jarang dimiliki orang lain, kelajuan luar biasa dan kemampuan untuk memecah benteng di kedua-dua sayap dengan kedua-dua kaki. Di atas padang, dia boleh bergerak dari kiri ke kanan, menjadi mimpi buruk setiap pertahanan Liga 1. Dalam musim pertamanya bersama PSG, Dembele semakin mendapat kembali keyakinannya. Dia menyumbang hantaran-hantaran tajam, larian deras yang membuka permainan. Peminat Paris melihat bukan sahaja seorang pemain teknikal, tetapi juga seorang lelaki yang lebih matang tahu mengawal diri, tahu fokus pada perkara terpenting, bola sepak. Di pentas antarabangsa, Dembele kini menjadi nama tetap dalam skuad kebangsaan Perancis. Pernah dikritik kerana prestasi tidak menentu di Piala Dunia 2018, kemudian terlepas Euro 2020 akibat kecederaan, dia kembali dengan penuh ketabahan. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, dia berada dalam kesebelasan utama Les Bleus, membantu Perancis marah ke final dramatik menentang Argentina. Walaupun berakhir dengan kekecewaan di sepakan penalti, kehadirannya di sayap kanan membuktikan statusnya. Dia bukan lagi sekadar janji tetapi tonggak utama. Perjalanan bersama skuad kebangsaan turut mencerminkan perubahan watak. Dahulu, Dembele kelihatan bebas, kadang-kala terlalu naif hingga kurang profesional. Kini, di bawah bimbingan Didier Deschamps dan selepas jatuh bangun yang perit, dia menjadi contoh ketabahan. Dia adalah pemain yang mampu membuat perbezaan dalam sekelip mata. Lebih penting, dia sudah belajar untuk berkorban demi pasukan, kata jurulatih Deschamps. Kebangkitan ini turut disokong angka kewangan. Menurut Transfermarkt, nilai pasaran Dembele telah pulih,
melepasi 50 juta euro selepas bertahun-tahun merudum. Ini bukan sahaja mencerminkan prestasinya di padang, tetapi juga menunjukkan bahawa dia semakin mendapat kembali kepercayaan pakar dan peminat. Dari denon yang serba sederhana ke kemewahan Camp Nou, dan kini Paris, perjalanan Dembele tidak pernah lurus. Tetapi liku-liku inilah yang membentuk seorang pemain yang tahu bangkit selepas jatuh, tahu menukar tekanan menjadi motivasi, dan kini sedang membina legasinya dalam bola sepak Perancis. Salah satu soalan yang sering menimbulkan rasa ingin tahu peminat, selepas hampir sedekad bermain di peringkat tertinggi, berapakah sebenarnya nilai kekayaan Ousmane Dembele? Menurut anggaran daripada sumber kewangan bereputasi, nilai bersihnya kini sekitar 40 hingga 45 juta euro. Sebahagian besar datang daripada kontrak pemain dan gaji lumayan di Barcelona serta PSG, termasuk bonus prestasi dan hak image. Di Barcelona, dia pernah menerima gaji kira-kira 12 juta euro semusim, tidak termasuk bonus. Apabila berpindah ke PSG pada 2023, Dembele menandatangani kontrak 5 tahun, dengan gaji asas dianggarkan sekitar 11 juta euro setahun, ditambah insentif jika menjuarai Liga 1 atau Champions League. Secara keseluruhan, kejayaannya di padang sudah menghasilkan lebih 60 juta euro pendapatan kasar dalam tempoh 8 tahun. Di luar padang, Dembele walaupun jarang menonjol tetap menjadi wajah yang dikehendaki oleh jenama. Dia pernah bekerjasama dengan Nike dalam kempen kasut bola sepak, dan baru-baru ini muncul dalam promosi teknologi bersama syarikat peralatan sukan. Jika dibandingkan dengan Mbappe atau Pogba, kontrak penajaan Dembele memang lebih sedikit, tetapi itu mencerminkan perwatakannya yang tertutup dan tidak gemar dunia showbiz. Namun, sikap rendah diri tidak bermakna tiada strategi. Media Perancis melaporkan bahawa Dembele telah mula melabur dalam hartanah di Paris dan Normandy, serta menyertai pelaburan dalam beberapa syarikat pemula teknologi di Perancis melalui wakilnya. Dia tidak gemar mempamerkan kereta mewah atau koleksi jam tangan, tetapi memilih jalan mampan, menukar hasil titik peluh kepada aset jangka panjang. Jika dilihat angka, nilai bersih 40 juta euro memang tidak setanding dengan superstar terkaya dunia. Tetapi bagi seorang pemain yang pernah mengalami puluhan kecederaan, pernah dianggap flop selepas perpindahan Mega ke Barcelona, hakikat bahawa Dembele masih kekal di peringkat tertinggi dan berjaya membina kekayaan stabil adalah bukti ketabahan serta kebijaksanaannya. Pada usia 28 tahun, laluannya masih panjang. Ramai pakar percaya jika dia mengekalkan tahap kecergasan dan prestasi, nilai komersial Dembele akan terus meningkat, lebih-lebih lagi apabila PSG dan skuad kebangsaan Perancis kini meletakkannya di pusat perancangan masa depan. Jika Kylian Mbappe atau Neymar sering tampil dengan banglo mewah dan deretan supercar, Ousmane Dembele pula memilih gaya hidup yang jauh lebih tertutup. Dia tidak terlalu suka menunjuk, tetapi di sebalik kesunyian itu tetap ada dunia mewah yang tipikal buat golongan elit bola sepak. Ketika bermain di Barcelona, Dembele pernah tinggal di sebuah villa seluas lebih 700 meter persegi di Castelldefels, kawasan yang juga dihuni ramai bintang Barca. Rumah itu mempunyai kolam renang, taman dan garaj peribadi, tetapi yang paling menarik ialah bilik permainan moden yang dibinanya khas untuk hobi bermain game. Rakannya pernah berkata, jika dia tidak berada di padang latihan, pasti dia ada di bilik game. Apabila kembali ke Perancis bersama PSG, dia membeli sebuah rumah moden di pinggir Paris, dalam kawasan perumahan berpengawal ketat, berhampiran artis dan usahawan berjaya. Rumah itu berkonsepkan minimalis tetapi mewah, dengan dalaman kulit, kayu gelap, serta sebuah bilik pawagam mini tempat dia sering menonton semula perlawanan. Dembele tidak memiliki koleksi supercar bising seperti Aubameyang, tetapi dalam garajnya pernah terlihat beberapa kereta mengagumkan. Mercedes AMG G63 SUV gagah bernilai sekitar 200.000 euro, biasanya digunakan bersama keluarga. Audi RS6 Ejan, kereta berprestasi tinggi untuk perjalanan jauh. Ferrari 488 Spider, hadiah kepada dirinya selepas musim cemerlang di Dortmund. Range Rover Sport, simbol kemewahan dan keselesaan. Dia mungkin tidak mahu dilabel sebagai pemain supercar, tetapi jelas dia menyukai kelajuan dengan cara lebih halus dan tidak berlebihan. Berbanding rakan sepasukan, Dembele jarang mempamerkan jam tangan jutaan atau barang kemas bertatah berlian. Sesekali, dia mengenakan Rolex Daytona Classic atau Audemars Piguet Royal Oak, pilihan selamat tetapi penuh gaya. Ini mencerminkan sifat praktikalnya, tidak menunjuk, tetapi tetap memilih yang berkekalan dan berkelas. Di luar padang, Dembele hidup sederhana.
Dia meminati bola keranjang, kerap bermain FIFA atau Call of Duty dengan rakan-rakan, dan jarang berparti. Berbeza dengan imej parti boy yang pernah digembar-gemburkan media, kini dia tampil sebagai lelaki matang, banyak meluangkan masa bersama isterinya Rima Ebece, wanita berketurunan Maghribi serta anak perempuan mereka. Percutiannya juga berbeza, bukannya Maldives atau Dubai yang mewah, dia lebih kerap pulang ke Mauritania atau Maghribi, mendekatkan diri dengan akar asalnya di mana keluarganya masih tinggal. Itu juga caranya menjauhkan diri daripada sorotan glamor Eropah.